yang menonton melalui Facebook dan juga YouTube Langkawi FM RTM juga boleh mendengar ya. Program ini menerusi Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 FM dan begitu juga di RTMK. Ya. Okey. Sebenarnya ulang tahun RTM ini bermula pada 1 April 2023. Oi, dia sambut ulang tahun dia masa April Fool. Boleh tahan RTM. Okey. Saya juga sebabkan ini bukan saja pembibitan daripada Langkawi FM juga. Jadi dia ada membabitkan jugalah penaja-penaja yang sudi menaja program kita. Jadi kena sebut sikitlah ya Ustaz ya. Okey, kita ingin mengucapkan tu. Puasa. Puasa tu. Ya. Tak ada. Saya puasa. Nampak saya letih kan? Kalau tak saya dah terginjil tu ni. Okey. Ingin diucapkan ribuan terima kasih lah banyak-banyak ya. Kita nak kena berterima kasih kepada penaja utama program ini ya. Daripada QSR Brand Malaysia Holding Berhad. Tepuk sikit tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ini QSR ni adalah merupakan operator franchise kepada lebih 850 restoran Kentucky Fried Chicken. Laporlah sebutnya Kentucky Fried Chicken pula kat sini. Dengan temanya Eat Finger Licking Good tu. Ya, selain pemilik kepada 480 restoran dan penghantaran Pizza Hut pula disebut. Bertambah lapar program ni. Kenapa disebut semua-semua ni? Ya, penghantaran Pizza Hut Malaysia dan juga Singapura. QSR Brand Malaysia Holding Berhad pengendali makanan tunggal dan pertama yang berterpadu di Malaysia. Terima kasih atas sokongan dari kami dari Langkawi FM. Okey. Berkesempatan ini juga ya. Okey. Kalau program ini ada salah dan silap, harap maaflah. Ya, lebih-lebih lagi daripada saya ni yang selalu membuat salah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini program kita akan bersama dengan saya, ikon tak puasa tuan-tuan dan puan-puan. Ben Nasi sepulah sikit, atau Pak Kobar, atau Ya macam-macam nama orang panggil saya. Dan kita beri tepukan yang gemuruh kepada Ustaz Datuk kesayangan kita tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama kita, tak lain dan tak bukan yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Illas tuan-tuan dan puan-puan, yang merupakan dia ikon juga. Saya ikon tak puasa, dia ikon tukang tangkap orang tak puasa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz datang naik habis jenazah ke apa tadi? Jangan main-main. Siapa yang tak puasa Ustaz tangkap nanti. Mungkin ada kata-kata haluan daripada Ustaz kepada mereka-mereka yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ben. Sebutan yang betul apa Ben? Bel Ngasri. Bel Ngasri lah. Kan Bel Ngasri nama dia. Tapi lebih dikenal dengan nama Bapak. Ya. Lengkap. Pai pun ada. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, pendengar-pendengar Langkawi FM dan juga pendengar-pendengar yang mengikuti program kita secara langsung di laman-laman sosial. Terima kasih kepada semua. Kita ucapkan tahniah kepada RTM kerana dah 77. Dalam kita menjelajah program kita pada petang ini, kita kena ingat kita berada pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sepatutnya kita melipat gandakan ibadat kita, melipat gandakan amalan kita, sebab kita nak mencari-cari Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir ni tuan-tuan, Rasulullah telah mengikat ketat kainnya. Kain pinggang Nabi tu Nabi ketat. Maknanya Nabi dah duduk renggang dengan isteri dia. Yang kedua, Nabi ajak isteri dan anak dia semua dah untuk mengerjakan sembahyang, menghidupkan 10 malam yang terakhir. Pada 10 malam yang terakhir ini tuan-tuan, jom kita hidupkan masjid kita dengan i'tikaf.
Kita hidupkan rumah kita dengan melakukan amal-amalan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar yang kalau kita dapat beribadat dalam dia, seolah-olah kita beribadat selama 83 tahun atau 1000 bulan. Masya Allah. Itu yang kita nak. Cantik pula program hari ni. Bermulanya 10 malam terakhir. Memang cantik sangatlah. Nak lagi ramai pula hari ni. Kalau boleh lepas-lepas ni makin ramai lagi. Okey, baik. Kita dah pun nak mulakan program kita ni. Cik tanya, Ustaz jawab. Dan Ustaz, Ya. soalan-soalan yang datang pada saya ni adalah semua soalan daripada pendengar-pendengar setia Langkawi FM. Memang bila disebut aja Ustaz Datuk nak datang saja, menderu-deru dia punya soalan. Dan okey, untuk soalan yang pertama ni, ini ada siapalah bertanyakan tentang Assalamualaikum Ustaz, saya ada kawan yang suka gigit kuku. Macam mana dengan puasa dia? Batal ke tidak? Soalan gigit kuku jadi masalah. Gigit kuku ni setakat bulan puasa saja. Ya kalau kita saja-saja gigit kuku tambah-tambah dalam masjid, dia gigit kuku kemudian dapat pula cuit-cuit je dah. Jatuh dah kapek. Kemudian dia pergi tempat lain, kita pula sujud melekat kuku dekat dahi kita. Itu pun makruh perbuatan. Nak potong-potong kuku dia tu, kita ada gunting dia, kita ada menyepit kuku dan sebagainya. Jangan jadikan tabiat itu menunjukkan akhlak yang kurang baik. Kalau akhlak yang kurang baik di luar Ramadan, samalah tuan-tuan berlipat kali ganda masalahnya dalam bulan Ramadan. Taklah dia batal, dia buat macam tu, taklah dia batal. Yang batal ni bila dia telan. Dia telan kuku tu. Dia telan kuku tu. Tak pun dia kuku kenyang. Dia telan, dia hisap kuku tu, dia macam hisap. Kalau sekadar dia tak batal lagi, sopa kita baru ni ada masjid mana atau azan. Dia tersilap 2 minit azan awal. Kalau kita tak buka puasa, dia fikir dia, saya nak kita qada. Sebab kita makan. Kan? Dia seorang saja azan, dia tersilap tu. Kalau dia mau azan, dia pun tak batal juga, bukan dia makan pun. Yang batal puasa, yang habis puasa tu bila dia makan. Sumpah bila dia azan, Allahu Akbar, kita dekat rumah ni. Kita belum telan lagi. Keluarkan tadi, belum batal. Jangan kata batal abang dah makan. Abang belum telan, abang letak je. Belum batal. Kalau letak pun tak apa kan? Apa dia letak macam tu? Kalau sekarang buat letak macam tu boleh? Makruh. Hukum dia makruh. Yang salahnya bila rumah tu letak di gigi, kemudian dihisap. Wah, dah lebih dah siap hisapnya. Keadaannya samalah dengan kuku tadi. Kalau kan ada gigit kuku, kemudian dia buang, tak boleh lagi. Tetapi kalau dia gigit, putus kuku tu, kita panggil apa? Terpotong kuku dia telan. Betul. Tapi jarang dengar orang gigit kuku kemudian ditelan ya. Dah teruk sangat tu, lampau sangat tu. Ya. Mungkin untuk dia ya satu kuku ya, kalau dah 10 kuku mau kenyang tak? Mau kenyang dibuatnya makan kuku tu. Tapi jadi itulah dia ya. Persoalan daripada yang bertanyakan tentang gigit kuku ni, batal ke tidak puasanya jika gigit makan mungkin dihisap ke apa, tapi kalau dibuang tak adalah, semua tak berapa manis lah. Tak elok lah benda tu, tak elok dibuat. Perangai tu tak berapa elok. Okey, dengar betul sebab apa? Lepas ni saya nak tanya balik semua apa yang Ustaz jawab, saya tanya balik. Jangan main-main program ni, tak betul datang. Okey. Baik, soalan seterusnya Ustaz. Yang ini soalan yang kedua. Banyak Ustaz punya soalan ni diorang nak bagi ni. Solat tarawih dekat surau atau masjid, mana yang lebih afdal? Mestilah dekat masjid ya. Baik. Contoh yang lagi tahulah. Yang pertama sekali, sudah pasti afdalnya itu bila dilakukan secara berjemaah.
Nombor satu. Tak kira lah di masjid ke, di surau ke, di tengah dataran. Buat sembahyang di tengah dataran. Itu jalan raya depan tu. Contoh. Buat jalan raya tu. Di jalan raya. Buat di dataran sembahyang tarawih dalam stadium. Tak apa. Dia tak ditentukan sembahyang tarawih ini di mana. Rasulullah sembahyang tarawih di rumah. Kalau kita sembahyang tarawih berjamaah di rumah pun bagus, sembahyang tarawih di masjid berjamaah pun bagus, di surau pun bagus. Cuma orang kita ini membezakan antara surau dengan masjid. Sebab kata dia masjid boleh i'tikaf, surau tidak ada i'tikaf. Masjid ini lagi besar daripada surau dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebenarnya kalau kita lihat surau dan masjid ini sama saja. Kalau di negara-negara Arab misalnya, kalau ruangan kecil ini pun dia bagi masjid. Sebab semua dia jadi masjid, senang. Bawah flat ada surau, dia panggil masjid. Kita ni surau lagi pada besar daripada masjid pun kita bagi dia surau. Itu masalah dia. Sebab masjid tak setuju dia dipanggil masjid. Kami masjid, nanti kalau kami buat masjid, dia pun buat masjid, nanti sembahyang Jumaat pecah dua. Kutipan tabung kami dah kurang. Dia kira tabung dia. Dia tak kira niat untuk i'tikaf, dia tak kira untuk dapatkan pahala yang besar. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu ada orang yang menganggap surau itu adalah masjid bagi diri dia. Bagi dia surau ni adalah masjid, maka dia i'tikaf. Contohnya ada orang yang begitu. Tapi kita di Malaysia ini tertakluk dengan jatuh kuasa fatwa. Masjid adalah masjid, surau duduk di bawah kendalian pihak masjid. Sama ada tuan-tuan nak sembahyang di surau atau nak sembahyang di masjid, silakan. Yang paling penting adalah berjamaah. Kalau tak nak semayang di masjid, nak semayang dengan keluarga di rumah, semayang tarawih pun diharuskan. Yang paling besarnya ialah dilakukan secara berjamaah. Tetapi sudah pastilah di masjid ini kita dapat pahala i'tikaf, kita dapat pahala sah, kita dapat pahala ramai-ramai berjemaah. Tambah masjid kita ni cantik, ramai tetamu, aircon pula. Wah, Masya Allah. Maknanya setiap malam penuh orang. Lagi ramai yang datang berjamaah, lagi besar pahalanya. Yang kedua, boleh tak kita nak pergi masjid sana, aku tak pergi surau sini, aku pergi masjid, aku pergi surau sini, aku pergi tak pergi masjid sana? Boleh. Di antara yang dia ialah tempat yang kita pergi itu bacaan imamnya lebih bagus daripada bacaan imam di tempat kita. Contohnya kita duduk sur masjid sana, di sini masjid Aisyah, di sana masjid Latifah. Contohnya masjid Latifah, imam dia tu slow sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang tajwid dia sikit. Maka dia datang ke masjid Aisyah. Sebab apa? Masjid Aisyah ni sewarak lancar. Maka boleh dia datang ke sini. Kerana apa? Kerana di sini bacaan imam ataupun imam itu lagi bagus daripada bacaan di sana. Baik, yang ketiga, sama ada kita nak semayang di masjid, nak semayang di rumah, nak semayang di surau. Mana yang paling afdal? Tuan-tuan yang saya muliakan, ada masjid yang kita tengok dia bergaduh antara 20 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, 8 rakaat, gaduh tak habis-habis. Sebab tu ada orang yang memilih dia semayang di rumah dia, atau di tempat yang tak ada berlaku pertelingkahan. Sebab tu kalau masjid atau surau yang kita nak pergi tadi berlaku pertelingkahan, tak habis-habis pada benda khilafiah, sampai bila nak selesai? Kita musik-musik. Jadi kalau gitu, pergilah semayang di tempat yang mendamaikan awak daripada awak duduk di satu tempat yang menimbulkan perasaan tak seronok dalam hati. Baik. Alhamdulillah. Jadi tentang ya mana sama ada surau atau masjid, mana yang lagi afdal, sekarang ni dah jelas dah terpulang pada kita. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kita, orang kata, sembahyang berjemaah tu yang
paling elok sekali, paling baik sekali lah. Baik, sekarang ni itu baru 2 soalan, ada lagi 563 soalan. Kita tak habiskan. Tapi untuk program ni sampai raya. tapi program ni kita ada berhenti Ustaz. Ya, kita berhenti kejap. Lepas ni kita sambung balik. Ya, insya-Allah kita jumpa selepas pesanan penaja mungkin, insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga panel. Kita lihat di minit kalau dekat radio saja ada apa ni, lagu dan juga pokok-pokok lah. Terima kasih diucapkan kepada penaja kawan kami kerana hari ASEAN ke-27 dan Jelajah Ramadan 2023 QSR Brand Indonesia Holding Berhad. Syarikat ini merupakan operator franchise kepada lebih 850 restoran Kentucky Fried Chicken KFC selain pemilik kepada 480 restoran dan perkhidmatan Pizza Hut di Malaysia dan Singapura. QSR Brand Indonesia Holding Berhad juga mengendali makanan tunggal dan pertama yang terbaru di Malaysia. Terima kasih atas sokongan anda dari kami di Langkawi FM. Terima kasih mengucapkan juga kepada penaja-penaja dan menerusi siaran Langkawi FM ataupun tak pilihkan mana soalan yang nak ni. Boleh. Banyak mana ni kan? Boleh takat 2-3 je untuk satu segmen. Dan Jelajah Ramadan sebentar. Dan itu juga kepada restoran Langkawi. Kuah satu Kentucky Fried Chicken KFC. Ya, seru pula. Dan Lalita Kitchen. Dari kami sudah Langkawi FM. Dalam beberapa puan, insyaAllah terlepas bersambungnya untuk soalan yang ketiga empat mungkin sebab ini kita akan break berhenti buat kali kedua dan berhenti buat kali kedua itulah ada quiz. Jadi orang berikan tumpuan dan fokus hingga ke hujung akhir. Sedikit info tentang program hari ASEAN ke-77 dan juga Jelajah Ramadan ASEAN. Pada kira-kira 40 bulan nanti, kita akan ada sesi penyampaian sumbangan kepada 77 penerima sumbangan. Dan seterusnya pada jam 7 malam nanti, kita akan sama-sama diskusi Masjid Kehormatan ulang tahun ASEAN ke-77. Dan pada jam 7.30 malam, kita akan sama-sama berbuka puasa dan solat maghrib. Lalu apa ini? Ni gua nanti ni. Macam apa ya? Okey. Dan seterusnya Dia tak tahu. Banyak masuk perempuan. Ni rakyat lah. Saya teruskan sini nanti ya. Lagi nanti soalan ni nanti ya. Asosiasi Kenawal akan diadakan program bertahun dan juga puncak subuh. Dan kita ada juga sesi gotong royong menangkap dinding serta pakar masjid. Seterusnya pada jam 1 kita ada kita akan bersama di Masjid Al-Falah Kalimantan untuk sama-sama mengikuti program gotong royong 10 juta. Patut kan buat 15 kan. Tak sempat. Dah hari tu hari ada pergi umrah bulan 12, bulan 1. Lepas tu balik baru saya nak buat. Lepas tu dia orang kata tak sempat dah. Lepas tu dia buat bulan 12. Hari dah pula dah tiket dah semua dah ada kan. Tapi insyaAllah tahun depan ada. Yang mengendalikan kuliah sepanjang di segmen haji. Di segmen haji tak rasa kekurangan ke? Duk main yang itu je kan. Berulang. Untuk Allah dia. Kita bersama lagi. Untuk bersama apa juga sesi ataupun rancangan kita ini akan live di Facebook dan juga sambung siar ke RTM. Assalamualaikum. Kita dulu sekarang. Baiklah. Dengar radio tu. Radio. Macam mana? Dia pun attack layar tu. Radio macam zaman dulu tu. Dia pun attack layar. Okey
17 saat semua standby Alhamdulillah, mari kita ke program Bual Bicara Cik Tanya Ustaz Jawab bersama saya moderator Bel dan juga alligator Ustaz. Tidak, kita punya panel lah, bukan panel TV. Jangan ingat panel TV pula, panel yang bercakap tu yang bagi. Okey, tadi dah pun 2 soalan kita dah bagi kepada Ustaz. Okey, kita ke soalan yang seterusnya daripada ini semua pendengar-pendengar setia dan peminat-peminat Ustaz Azim lah Ustaz kesayangan, Ustaz tercinta kita. Okey, soalannya berbunyi, Ustaz, kenapa kita ni menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan? Bukan ke baru-baru ni nuzul Quran baru-baru ni 17 Ramadan. Bukankah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Tapi malam Lailatul Qadar itu pula 10 malam terakhir. Dia tidak ada kena-mengena dengan 17 Ramadan. Itu Ustaz. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Tuan-tuan yang saya hormati, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi tuan-tuan, di dalam Lailatul Qadar itu turunnya dipanggil Al-Quran, diturunkan pada malam Al-Qadar. Tetapi kita sambut nuzul Quran. Nuzul itu makna turun. Turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Dan Rasulullah berkata, kebiasaan Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Seolah-olah Quran kata Lailatul Qadar, Nabi Muhammad nuzul Quran. Macam mana cerita? Ustaz, tu yang saya malam baca Quran tu. Sampai macam tu boleh macam tu. Alasan. Alasan. Macam surau, macam masjid kita dulu lah. Dulu tak ada aircon, tak ada dasar, panas. Panas tak tahan. Bila kita pasang aircon, datang balik masjid kita dah ada aircon. Aku dah datang malam tak tahan, sejuk betul. Tak tahan sejuk pula, macam-macam lagi. Geting tak nak buat, tak nak. Sebab tu kita kena belajar. Proses penurunan Al-Quran melalui beberapa proses. Yang pertama, turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah itu turunnya kepada Jibril, turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi yang turun sekaligus itulah yang turun pada malam Al-Qadar. Diturunkan sekali ke langit dunia Baitul Izzah, turun sekali itu dalam sekaligus. Daripada situ diturunkan perlahan-lahan kepada Rasulullah melalui Jibril pada 17 Ramadan. Jadi turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, turun berperingkat-peringkat selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari itu, bermula 17 Ramadan yang kita sambut nuzul Quran. Jadi yang kita sambut di Malaysia ni apa dia? Nuzul Quran. Kenapa kita sambut 17 Ramadan nuzul Quran? Pertamanya ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa 17 Ramadan itu adalah nuzul, tarikh dia diturunkan Al-Quran. Habis itu kenapa tak sambut nuzul Al-Quran pada Lailatul Qadar? Masalahnya kita mana tahu Lailatul Qadar itu bila? Tak tahu. Mungkin malam 21, malam 25, 27, mungkin malam 24, mungkin malam 19. Kita tak tahu. Takkan nak buat hari-hari lah. Takkan nak buat hari-hari 10 hari, lingkup lah. Cuti sebulan 30 hari. Maka itulah diambil 17 Ramadan saja tarikh penurunan daripada Jibril membawa kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah. Saya faham. Maknanya barulah
sekarang ni kita dapat tahu kadang-kadang ialah kita tak tahu apa nuzul Quran. Quran tu turun katanya 10 malam terakhir Lailatul Qadar semua tu. Kemudiannya yang nuzul Quran pula 17 Ramadan, tak ada kena-kena dengan 10 tu. Jadi sekarang ni terjawab dah. Itulah dia. Ini yang penting ni, kalau ada orang bijak pandai boleh jawab. Cik tanya, ustaz lah kena jawab. Jadi sekarang kita dapat. Dah faham kan? Faham ke tak? Ngantuk ke apa ni? Tahulah puasa. Puasa kan? Puasa? Puasa. Ada yang tak puasa? Angkat tangan? Oh, pandai dong tak angkat tangan. Ustaz puasa ke? Saya musafir. Oh, dah. Buat ini pun lebih kurang tadi aircon tu alasan. Lebih kurang ekor. Lebih kurang aircon tadi tu dah. Ekor belum. Bel tanya saya dah saja bel. Ya. Umur bel ni sebenarnya berapa? Tak nampak tu. Tak budak-budak pada dulu bercakap. Saya dah tentulah bukan 77 tahun. Yalah. Belakang dah umur tahun. Saya bermula daripada umur 6 tahun. Sekarang umur saya tak apalah saya cakap je lah. Sebenarnya 77 tahun. RTM pun tak malu nak cakap. 42 tahun. 42 tahun. 42 tahun saya Ustaz. Tapi boleh berlakon lagi watak budak sekolah. 6-7 tahun lepas saya berlakon lagi. Ni dah 6-7 tahun cerita. Orang ni tak ada dah. Baik, soalan seterusnya. Baik. Alright. Baik, soalan seterusnya. Yang ini penggemar isap rokok lah ni. Ataupun vape ni. Ni. Kenapa menghisap rokok itu boleh membatalkan puasa? Sedangkan menghidu atau menghisap asap kereta boleh pula. Ada orang hisap asap kereta? Ada. Dekat Langkawi ada ke? Dia kata macam mana tu Ustaz? Dia kata hisap rokok sama asap juga. Asap kereta pun asap, rokok pun asap. Dua-dua pun dia hisap. Tapi kenapa asap kereta dia tak batal? Rokok je batal. Baik, jumhur ulama mengatakan bahawa batal puasa bagi orang yang menghisap rokok. Kerana beberapa alasan. Yang pertama, alasan yang dia hisap itu walaupun asap ataupun walaupun dia keluar balik, tetapi ada benda yang tertinggal dalam paru-paru dia, yang tertinggal di dalam hati dia. Yang kedua, walaupun dia hisap keluar asap tu, tetapi dia merasai tembakau, merasai kesan daripada hisapan dia tadi. Maka dengan sebab itu, sama ada rokok, sama ada vape, maka hukumnya batal. Yang kedua, orang yang dia tak hisap, dia duduk sebelah orang yang hisap. Sudah. Orang yang tak hisap, orang yang hisap tu pula orang bukan Islam lah. Nama-nama dukubat, nama seksi duduk sebelah dia. Dia adakah dia pantau tak ada tersedut asap? Bukan dia yang hisap. Sebab tu yang ketiganya ulama mengatakan bahawa atas ikhtiar dia menghisap. Atas ikhtiar. Mana dia letak di diri dia. Kalau nak kira asap yang pergi pasal Ramadan, rumah banyak asap. Iyalah orang masak-masak. Yang pencik semua dibakar, semua toking merepah. Rumah banyak asap dia. Batal engkau sedut. Aku tak hisap. Aku dah nampak kebakar. Maka taklah jadi membatalkan puasa. Sebab dia tidak ada ikhtiar dia tadi. Takkan bakar tak ada asap pula ya? Dah bakar mestilah keluar asapnya. Batal pula kan? Tak masalah, takut batal. Apa? Tapi kalau dia macam contoh duduk sebelah orang hisap rokok tu, tapi dia pun menikmati, itu tak boleh ya? Dia macam saya tadi kan, saya duduk dekat airport tadi kan. Saya puasa. Duduk elok menghadap ke cermin, tengok airport berterbang bila dah sampai rumah aku ni. Tiba-tiba datang 6 orang perempuan. Semua pakai seluar pendek, pakai lepas tu pakai kapal terbang lagi. Kapal terbang tak ada. Sebab tu tengok yang itu. Apa nak buat kan? Maka saya kalau saya membiarkan duduk tengok, yang ni yang mengurangkan pahala puasa. Allah, jangan Jadi yang
absarihim, tundukkan pandangan awak. Kalau awak tak boleh tunduk, pergi tempat lain. Jangan cakap pula alhamdulillah rezeki. Jangan cakap itu. Alhamdulillah. Serupalah dengan yang tu rokok tadi. Kita tu sebelah orang yang tak Islam, dia tu rokok. Alhamdulillah rezeki. Terus duduk dia gugur. Tak mau. Balik. Tak mau. Dia kena elakkan diri dia pergi tempat lain. Bertayuk. Tak masalah awak merokok, saya puasa kan. Saya takut duduk saya seronok pula. Sopalah dia duduk menega dia tu. Dia tak beli pun, dia tak masak pun saja dia duduk depan gerai tu. Maksudnya yang itu boleh ke? Yang tu yang kena elakkan. Tak baiklah. Rupalah yang saya dengan perempuan tadi tu. Maka kalau saya duduk situ juga, duduk tengok benda tu. Awak cakap, Ustaz, ini kerusi saya Ustaz. Saya banyak lagi kerusi bang. Awak boleh pindah tempat lain bang. Kalau saya duduk kat situ, saya tengok, saya enjoy, saya menikmati, habislah pahala puasa. Puasa tak batal, tapi pahala puasa habis. Allah. Tapi kena jaga tu. Kena jaga pahala tu. Bukan takat kena jaga batal tak batal. Kena jaga juga pahala tu. Penuh ke tak penuh. Betul? Itu penting daripada kita dapat lapar dahaga je. Ya, betul. Sayanglah puasanya, pahalanya kurang. Tapi Ustaz, kalau cerita pasal ni kapal terbang tadi, saya dalam kapal terbang dapat air Ustaz. Wow. Dapat air pramugari pagi. Saya tak tengok pramugari tu, dia je yang bekerja. Pramugara tak ada pula hari ni. Bagus pula dia orang. Air tu minum di situ tu apa balik ke? Saya kata kenapa bagi? Saya puasa. Saya tengok orang lain yang Islam dia tak bagi pula, kenapa saya? No. Dia kata kau tak puasa, tak ada puasa kot. Saya bagilah. Saya puasa. Ini nak tanya jugalah. Ini soalan daripada saya lah Ustaz. Saja nak bagilah. Orang yang selalu anggap saya tak puasa macam mana? Ya, orang kahwin tapi puasa kan. Tapi saya puasa. Saya puasa berempat bulan. Ya. Pramugari lalu pun saya tundukkan mata semua. Ini saya pergi dekat jalan dekat tepi pantai Langkawi. Penuh orang berbaring. Tak bawa teropong Saya tak teropong, saya tengok atas, saya tengok burung. Ingat teropong. Ini Rusia ke Ukraine ni? Saya ada. Baik, dia anggap saya tak puasa. Itu namanya buruk sangka. Bila kita buruk sangka kepada orang, maka hukumnya berdosa. Cantik. Tak boleh lah kita tengok dia ni badan kuat, sehat ni, memang tak puasa ni. Maka hukum kita dah buruk sangka pada dia. Orang ramai yang muka tak larat tapi tak puasa. Jadi bila kita tengok dia tu sehat, ini bohong tak puasa ni, maknanya kita dah duduk suuzon dengan orang, buruk sangka dengan orang. Yang kedua, diri kita pula. Jangan kita menjadikan punca atau sebab orang buruk sangka pada kita. Sudah. Sebab saya ambil job tu. Contohnya kita puasa. Kemudian kita dah pegang air, teh air. Kan? Kita dah pegang teh. Orang tengok apa? Ni tak puasa pegang. Kita yang menyebabkan orang menuduh kita. Lepas ni kena ambil pula watak orang puasa lah. Maknanya saya ambil watak bakoba tu macam mana? Ya tu. Salah mana tu? Itu berlakon. Itu ialah berlakon. Tapi sampai dia orang anggap saya tak puasa. Kalau orang yang normal anggap orang yang berlakon itu tak puasa, sedangkan dia hanya berlakon, itu tak betul. Ini yang kita tengok di alam reality, di alam real. Misalnya kita lalu dekat satu kedai restoran bukan Islam, kita tengok ada kawan jiran kita duk order duk gitu kat kedai Ahok misalnya. Padahal dia tengok saja, tapi kita nak betul tengok tu tak puasa. Padahal dia tengok ke Ahok tu. Tengok Ahok cara dia potong daging tu. Itu saja. Takkan tengok Ahok salah. Kan kita dah buruk sangka, jadi tak boleh lah. Saya nasib baiklah saya lagipun saya berlakon cerita tu supaya niat saya tu yang paling penting. Niat saya supaya orang lebih berpuasa. Jangan jadi macam saya. Yang dia pergi ikut jadi saya buat apa? Okey, jadi Ustaz, sebenarnya kita ada pesanan lagi lah. Kita berehat ketiga. Jadi kita sambung nanti segmen yang seterusnya ya. InsyaAllah kita persilakan urusi majlis kita. Yang berbahagia wakil pegawai Langkawi Sulaiman bin Hashim berbahagia wakil sahaja PSRN Encik Muhammad Najib bin Muhammad Ada kawasan Kedah orang KFC ada. Yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Mustafa pegawai Sangkat dan Langkawi. Yang berkata Konstantina binti
dan Moderator LRT. Yang dihormati Ketua Jabatan Pegawai Kerajaan, Wakil Kerja Langkawi FM, Tuan Masjid Aisyah dan Rakyat yang dikasih sekalian. Juga terima kasih diucapkan kepada penaja utama kami, Kepenghasilan yang ke-27 dan Jenazah Tampanan 2023 USR Brand Malaysia Holding Berhad. Syarikat ini merupakan operator franchise lebih kepada lebih 830 sifat tiket AFC. Selain memiliki 480 restoran dan penghantaran usaha di Malaysia dan Singapura, USR Brand Malaysia Holding Berhad juga merupakan pengendali makanan tunggal dan pertama yang bersepadu di Malaysia. Terima kasih atas sokongan anda. Dua kali. Terima kasih juga diucapkan kepada penaja-penaja radio di lokasi dan menerusi siaran Langkawi FM, iaitu Hadiah Hotel Langkawi, Underwater Langkawi, last 15 minit. Paket Langkawi, sebenarnya hari asal ke-27 dan Jenazah Tampanan 15. Juga kepada McDonald's Langkawi. Kahwin orang saya 27. Saya 22. Terima kasih atas Tak habis belajar. yang ditunggu-tunggu untuk dapat hadiah. Saya 27. Itu pun rasa masa tu macam awal lagi. Ustaz lagi awal lah. Tapi bila tengok orang yang kahwin lagi lambat, lagi warga Ustaz. Tak? Ini apa yang paling cepat akan Saya boleh jawab tu. soalan yang pertama, siapa nak jawab soalan kanan? Apa soalan dia? Siapa yang kanan dulu? Tanya soalan dulu. Okey, sorry. Kita kena cepat soalan yang pertama adalah berapa tahun asuhan Syahkur Nabi? Silakan. Siapa? Mana kau nampak yang angkat tangan? Haji tu. Kita kena cepat. Kita ada kira. Silakan. Berapa Cik? Berapa tahun? Ya? Okey, baik panjang untuk jawapannya. Yang ke-27. Macam mana tahu kan? Bahaya lah. Tak. Okey? Alright, betul. Okey. Jika temukan yang paling perlu semua. Itu dia hadiah. Soalan yang kedua. Soalan yang berbunyi hukum biji kuku tadi. Yang pertama makruh, yang kedua harus, yang ketiga haram. Tapi yang jawab pelanggan tangan. Boleh ketika mungkin boleh dulu. Mana? Makruh ke harus ke haram? Bagi abang ni. Okey. Okey, baiklah. Silakan. Hukum ini buku kalau berlaku pada pesawat Ada pesawat kalau macam mudah tak elok nak pulak kan. Baik. Apa? Betul kan? Tanyalah Ustaz yang mana? Betul. Okey. Bagus. Yang jawab soalan yang saya pernah ini, dan kita ada lagi 3 persamaan. Di urusan Ini segmen terakhir kan? Ya. Kita akan bersama dengan saudara-saudara untuk festival kita. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Cek Tanya Ustaz Jawab program Bual Bicara. Dan boleh didengarkan di Langkawi FM. Dan kalau nak tengok muka, ya, tak nak dengar, nak juga tengok macam mana rupa muka saya, muka Ustaz, ya, boleh tengok di Facebook dan juga YouTube Langkawi FM RTM, ya. Okey, dan juga boleh juga di RTM Klik, menerusi RTM Klik pun
boleh juga. Baik, kita teruskan pada soalan-soalan yang diberikan oleh pendengar-pendengar Langkawi FM kepada Ustaz kita, Ustaz Kazim, ya. Tadi kalau kita tanyakan dah tahu pasal isap rokok tu apa semua, ya, sebelum ini. Dan kemudiannya kita bertanyakan juga tentang 17 Ramadan tu nuzul, kenapa tak dalam 10 malam terakhir, semua tu pun dah terjawab, ya. Okey, ini ada soalan mungkin datangnya daripada wanita lah. Ya. Daripada wanita. Ya, ada dekat sini yang mengandung. Ada? Tak apalah kalau ada pun, ya. Baiklah. Dia berkenaan dengan mengandung ni. Ya. Okey, soalannya, saya mengandung. Sebut. Bukan saya, orang ini. Saya? Takkan saya mengandung? Ustaz. Agak-agak lah Ustaz, saya lelaki, ya. Ya. Ustaz ni benci tau. Benci lah. Saya atau dia mengandung, dia tidak boleh berpuasa kerana muntah-muntah dan pening jika berpuasa. Alasan ni. Nak ya lah ni. Adakah saya kena bayar fidyah atau saya kena qada puasa saja? Baik, soalan yang saya muliakan, sembahyang dengan puasa memanglah rukun Islam. Dua-dua rukun Islam. Tapi dia bukan sama macam sembahyang. Tak sama. Serupalah dengan haji. Haji setahun sekali saja. Sekali seumur hidup. Sembahyang ni tiap-tiap hari kena buat. Begitu juga sembahyang dengan puasa. Sakit ke apa benda ke, selagi mana ada akal, kena sembahyang. Tetapi puasa diharuskan berbuka. Orang yang sakit harus berbuka, orang musafir harus berbuka. Doktor yang merawat operation, yang buat operation tu dah 8 jam dah tu, buat yang dia puasa, dia hypo ke apa ke, tenganga kan, maka dia boleh buka puasa. Orang yang bekerja teruk, yang kerja keras, boleh buka puasa. Begitu juga dengan perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusukan anak, yang menghadapi masalah ketika mengandung, ketika menyusukan anak, maka diharuskan berbuka. Baik, yang pertama, kalau seorang perempuan itu mengandung, dia pening, dia muntah, dia morning sickness, dia evening sickness, dia memang teruk sangat dah. Doktor kata awak tak boleh mengandung, awak tak boleh puasa. Maka awak boleh buka puasa dah, keadaan awak dah tak boleh dah. Kena makan, ubat kena makan. Maka dia hanya perlu qada saja. Okey, dia tak perlu bayar fidyah. Sekarang ni contohnya, dia puasa tapi dia mengandung. Bila dia puasa, timbul masalah pada dia dan timbul masalah pada anak dia. Doktor cakap kalau awak puasa, awak sakit, anak dalam perut awak pun akan sakit. Lebih baik awak buka puasa awak, makan ubat dan sebagainya. Maka diharuskan dia berbuka dan nanti dia hanya perlu qada saja sebab melibatkan diri dia. Walaupun di situ ada masalah anak juga, dia pun ada masalah, anak dia pun ada masalah, tetapi kerana dia ada di situ, maka dia hanya perlu qada saja, tak payah bayar fidyah. Yang ketiga, satu perempuan yang mengandung, dia sihat. Doktor kata awak sihat, tapi anak dalam perut awak tu tak sihat. Kalau awak puasa, kita takut nanti timbul masalah pada anak awak, maka dia kena puasa dan dia kena bayar fidyah sebab dia tak ada masalah. Yang masalahnya orang lain, iaitu anak dalam perut dia. Hal anak itu. Dia ada qada. Boleh faham? Baik. Ada 3 jenis perempuan yang mengandung yang menghadapi masalah. Pertama, dia mengandung dan dia menghadapi masalah pada diri dia sendiri. Pada diri dia sendiri. Maka dia kena qada saja. Baik. Yang kedua, dia tak boleh nak puasa sebab dia mengandung dan ada masalah anak. Dia pun ada masalah, anak dia pun ada masalah. Disebabkan dia ada masalah, walaupun anak tu ada, dia tetap kena qada saja. Tetapi kalau dia sihat, dia tak ada problem walaupun dia mengandung, masalah dia pada anak sahaja, dia buat kena puasa dan dia kena bayar fidyah. Boleh faham? Faham. Patut anak dia lah kena bayar kan? Pasal anak dia yang buat. Okey, macam mana wanita-wanita? Faham tak? Ya? Wanita-wanita. Macam mana faham? Yang lelaki tak yang tu.
Oh, dia berangguk. Oh, faham. Wah, dahsyat. Tapi tak apa, mana tahu Koko nak ajar kepada isteri untuk anak-anak ke pemahaman kepada anak-anak, apa salahnya Jadi benda tu bagus. Inilah penting kalau kita bawa, kita datangkan ustaz. Jadi ustaz boleh bagi tahu tentang benda-benda macam ni. Saya memang kalau soalan-soalan memening ni kan, payah nak jawab. Memang kita kena refer pada orang-orang yang dahsyat-dahsyat, orang yang faham, yang bertauliah Okey, baik ustaz, soalan yang seterusnya ustaz ni. Sebenarnya banyak lagi soalan. Dia orang ni pun agak-agak lah nak bagi soalan ni ustaz. Patut buatlah rancangan ni 3 hari 3 hari 3 malam boleh kita jawab semua soalan. Baik. Ini dia yang selalu terjadi di zaman sekarang ni. Viral ni lah, Facebook lah, apalah, media sosial ni. Soalannya, apakah kurang pahala puasa jika dihebah-hebahkan jenis-jenis makanan yang tak dimakan waktu berbuka di wall-wall Facebook? Ini biasa terjadi sekarang ni. Orang zaman sekarang manja nak ambil gambar je makanannya Jadi dia kena tengok pada niat orang yang meletakkan gambar-gambar tadi. Kalau dia niat dia meletakkan gambar tu sebab dia berniaga, memanglah dia kena letak. Jadi orang yang tak mampu jangan pula kata sampai hati kau letak. Apa kena-mengena dengan kau? Dia berniaga. Ya, betul. Bila dia berniaga, dia memang kena bawa. Alah, orang tak tengok mana ada kuih kau, mana ada ayam kau, mana ada daging kau. Hukumnya tak ada masalah. Yang kedua, sekadar dia tunjukkan yang dia makan. Hari ni saya nak buka puasa di Langkawi, di Masjid Aisyah. Inilah, ini ke imam, ini pegawai, wakil daripada DO, ini wakil daripada OCPD. Tunjuk adalah makanan. Sekadar itu saja, tak jadi hal. Sekarang ni banyak pula orang yang suka janganlah war-warkan makanan-makanan tu, kesian orang yang tak mampu. Kalau gitu semua pun tak boleh. Kereta tak boleh disiarkan, motosikal tak boleh siarkan, pakai baju tak boleh siarkan. Bukan semua orang pakai kereta, bukan semua orang mampu pakai motor, bukan semua orang mampu pakai baju. Jadi kalau begitu diam saja Facebook kita, segala laman, segala iklan apa pun diam, tak boleh siarkan, kesian pada orang. Ini satu penyakit yang terlebih prihatin pula, yang akhirnya menjadikan sempit dunia ni pula. Kalau gitu tak adalah iklan jam. Betul? Dia jam. Janganlah iklan. Ada orang tak mampu pakai jam mahal-mahal. Tak lakulah jam tu. Tak lakulah. Ini KFC ni pun tak laku. Apa yang kau sampai menjilat jam ini? Pakai tak boleh pula. Ayam bukan main lagi Jadi tak ada kena-mengena dengan orang yang tersentuh hati dia sebab aku tak mampu. Kenapa? Yang saya heran, dia tak mampu nak beli ayam tu, tapi mampu beli pun. Bila dia pula betul juga dia tengok kat handphone. Bila dia tengok media sosial, maknanya dia ada handphone. Maknanya dia ada data dia. Dia mampu nak bayar. Nampak benar nipunya. Padahal pula semua benda tak kena je. Jadi seorang je kena. Jadi itu kalau macam tu, macam contoh kita ni program ini QSR tu yang bawa KFC, Pizza Hut, tak payah keluarkan iklan je. Kan? Sebab apa? Kesian orang tak mampu nak makan macam mana. Kan? Tapi tak payah ada iklan kan. Panggil je lah kita orang. Lagi bagus. Kita cakap kan. Lagi apa tadi? Saya nak tanya jugalah. Tadi katanya dia KFC punya ni, dia ada buat delivery. Bukan delivery dengan apa? Drive-thru kan? Drive-thru. Sekarang ada. Time sekarang tengah hari. Petang-petang pun ada. Drive-thru-nya. Itu kan saya nak tahu juga lah. Boleh kita drive-thru untuk berbuka kejap lagi. Jangan anggap saya nak makan sekarang Alright. Okey. Ini saya nak tanyalah soalan daripada saya lah. Ini sajalah satu soalan daripada saya, Ustaz. Sebab saya tengok Langkawi, saya seronok. Satu tempat percutian yang memang best. Kita kat mana-mana pun bila Langkawi ni orang dah tahu dah. Percutian, pantai, laut. Okey. Bulan Ramadan saya nak mandi laut, tapi saya janji saya tak minum air dia.
Boleh ke? Itu macam mana Ustaz? Boleh tak? Saya janji. Saya nak mandi. Sebab saya bukan selalu dapat datang Langkawi. Saya tahu laut yang cantik, biru, indah. Saya nak mandi. Tapi saya tak nak minum. Saya janji. Mandi pula malam. Ha? Mandi malam. Malam gelap. Tak apa. Gelap. Baik, bukan kata mandi laut saja yang timbul masalah. Kalau kita yang pertama berlebih-lebihan mandi di waktu siang, walaupun tak di laut, dalam bilik mandi kita sendiri, saat lagi mandi, selang sejam mandi, bosak, bukan je minum. Makruh hukum dia. Kalau macam sekarang ni dah jatuh matahari dah tergelincir matahari dah, maka bila kita membanyakkan mandi tadi pun, walaupun tak minum, kita takut perbuatan itu menjadi makruh. Kerana apa? Makruh itu bukan berdosa. Makruh tadi bukan batal. Kerana takut termasuk. Takut terminum lah. Takut terminum, termasuk dalam telinga. Kita dah jelas-jelas masuk Allah batal. Yang kau menyelam pun apa? Kalau mandi macam tu je boleh? Boleh lah. Macam mana nak layannya? Boleh lah. Dia serupa kaedah macam ni, baik. Kaedah orang yang menggosok gigi di bulan Ramadan di siang hari. Kalau dia dah tahu bahawa dia menggosok gigi, dia akan muntah. Pernah tak dengar orang gosok gigi muntah? Kalau kita duduk rumah dia, tak apa benda lah kau. Dia masuk sampai dalam tu. Bukan banyak gigi dia. Kalau dia dah tahu bahawa dia kalau menggosok gigi mesti muntah, maka kalau dia gosok itu di waktu yang dah masuk puasa, tak boleh batal puasa dia. Sebab dia memuntahkan dengan sengaja. Sebab itu ulama-ulama kita dia buat waktu imsak. Waktu imsak tu 10 minit sebelum masuk subuh. Engkau nak wek ke, engkau nak apa ke waktu itu. Engkau gosoklah gigi kau, tak ada kacau masuk pada waktu subuh. Ini dah 6.15 buat gitu. Lepas tu bila dia gosok gigi pula, bila dia sembahyang subuh, dia dah terasa pula yang ubat gigi dia tadi tu. Itu yang kita nak elakkan. Begitulah dengan orang yang mandi laut misalnya. Dia mandi laut, memang dia akan masuk dalam telinga dia, menyelam, dia masuk dalam hidung dia. Kenapa engkau masuk dalam laut sedangkan engkau dah tahu bila engkau mandi memang dia akan masuk dalam telinga engkau, memang dia akan masuk dalam hidung kau walaupun kau tutup mulut. Jadi Elakkanlah ya. Itu paling. Jadi melepaslah nak mandi laut, nak menikmati air yang jernih, yang biru itu di Langkawi ini. Tapi tak apa, malam boleh ya? Boleh. Malam boleh. Tapi Tapi sekarang ni baru saya dapat tahu yang pasal waktu imsak tu. Kenapa dijadikan waktu imsak tu? Dia petang kan? Saya tahu. Dia macam lampu kuning. Merah, hijau, kuning. Waktu berjaga-jaga. Baru saya tahu. Kita tinggalkan benda-benda yang kita duk buat ni, kita stop, kita buat persiapan untuk subuh. Dah masuk. Jadi kalau kau nak gosok gigi kau masa ni, kau nak ambil apa yang membuang penghilang bau mulut, apa itu waktu dia. Ini tidak. Dia buat dah hampir waktu subuh, dah masuk waktu subuh, dia masih nak gunakan benda itu yang boleh mendatangkan muntah dan tapi ialah kalau gosok gigi je lah. Yang pergi gosok sampai ketekak tu kenapa? Allahuakbar. Okey, baik Ustaz, alhamdulillah akhirnya kita dah sampai ke penghujung untuk program Bual Bicara Cik Tanya Ustaz Jawab. Tepuk sikit tuan-tuan dan puan-puan ya. Ustaz datang ni pun dah dia satu rahmat dah. Dah cantik sangat dah untuk kita bersama-sama hari ni. Baik, saya juga ingin mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program kita secara langsung ataupun tidak ya. Moga-moga mereka-mereka yang hadir ya pada hari ini bersama-sama dengan kita, insya-Allah moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga setinggi penghargaan juga saya ucapkan
kepada penaja utama kita bersempena dengan Hari RTM yang ke-77 dan Jelajah Ramadan 2023, QSR Brand Malaysia Holding Berhad, tuan-tuan dan puan-puan. Syarikat ini merupakan operator franchise kepada 850 restoran Kentucky Fried Chicken, East Finger, Licking Good. Baik, di kesempatan ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, saya seperti yang saya katakan awal-awal tadi, awal kita minta maaf. Yang ini saya lagi kena minta maaf lah. Mohon maaf sekiranya anda ada salah dan silap sepanjang menjadi moderator program ini. Mungkin tak nampak moderator, lebih nampak operator motor. Ya, saya ini ya. Jadi baik, kita alamak, saya rasa tak sesuai saya baca ni. Marilah sama-sama kita akhiri majlis forum hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Baik. Jadi dengan ini, wabillahi taufiq wa hidayah, kita persilakan pengacara majlis kita. Alhamdulillah.